Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nur Alis, Mahadi Mustafa. Apa khabar Nur Aisyah Nur, Lukman Hakim, Marzia Hassan, Hairia Haji Ismail, Azlina Ami. Lagu raya jangan tanya saya, tanya Pakcik Taliban ya. Pakcik Taliban sedang pakai baju Grab. Boy peace lagi. Allahu Akbar. Halimah Muhammad Ismail, Ifah Umairah Hamdan, Rosnaini Adnan. Lagu raya di hari terakhir. Hari ni ke esok hari terakhir sebenarnya Syawal ni. Saya pun tak sempat nak tengok kalender. Syukur Alhamdulillah bila mana sudah habis 6 hari puasa Syawal, kita dah tak kisah dah kalender bila kan. Tapi memang ramailah yang bertanya-tanya hari ni ke besok lah Syawal ni. Ustazah pun tak berani nak jawab lah sebenarnya, sebab kita tak tengok yang tepatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Rohana, Asmat Mahmud, Subhanallah, Hafiz Azlianti, Masyita Hassan, Zul, Lizah Muhammad Isnin. Dengar ke suara saya? Respon audio video okey ke sahabat-sahabat? Alaikumussalam. Ya, Kak Ida SPPK. The Kueh Tiao Teng, the very best. Sedap sangat-sangat. Mastura Ali, Nur Ashikin Abdul Majid, Zulina Wan Cik tak kerja ke? Latifah Ali, Nur Rafidah Bahari. Balik raya ke Ustazah? Comel je soalan. Sebab orang semua dah habis raya, kita baru sibuk dengan lagu raya. Sian kan? Kesiannya buka koleksi 27 lagu raya evergreen meletop. Ustaz, bunyi apa tu Ustaz? Saja je lah. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Suka sangat tengok langit nan membiru. Subhanallah. Okey je Kak Nur, okey ke Faridah Abdullah? Betul, suka sangat kan tengok langit. Subhanallah. Miss Wati Muhammad Sah, Anita Saleh, Nur Aidah Aida. Kak Aida, Masya Allah, semalam dikebumikan jasadnya sahabat kita di Kampung Melayu Ampang kan. Semoga almarhumah Kak Azlina Allah pelihara dengan rahmat kasihnya, berhimpun bersama para salihat insya-Allah. Amin. Zati Akhtar Salim, Hanisa Syafi'i, insya-Allah hampir Rabu kot, mudah-mudahan. Baik, kita tengok wajah pula. Apa khabar semua? Ceria-ceria sebab kita nak pertama kali. Ini adalah satu hari di hari raya sebenarnya kan. Pertama kali kami keluar betul-betul beraya. Tolonglah kesian kat kami. Mengatur daripada awal berada di kota Mekah. Konon-kononnya Ustaz nangis ke Ustaz? Ya. Konon-kononnya kami 2 minggu terakhir Syawal ni nak berhari raya, pulun nak beraya. Rupa-rupanya Allah bagi dua-dua demam. So pagi ni saya keluar daripada rumah, saya singgah rumah abang saya di Jalan Ipoh beraya. Siap jiran-jiran datang lagi. Ya Allah, rasa meriah, syok sangat. Lepas tu terus pergi, tapi tak berani juga pergi rumah orang yang kita baru nak jumpa. Macam jiran-jiran dia datang sekali nak jumpa Ustazah Zai kan, kita pakai mask sebab Ustazah batuk teruk lagi sebenarnya. Lepas tu Ustazah pun terus berjalan ke utara tanah air. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, di pertengahan jalan banyak lagi nak singgahnya. So tak boleh nak katalah pukul berapa sampai dekat rumah ayah Ustaz nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So kita slow sikit Ustaz, kita dah nak start kuliah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita boleh, tak apa, kuat lagi sikit tak apa. Okey dah. Allahumma salli ala Muhammad sebab sedap supaya mengelakkan mengantuk.
Okay, isteri nak mengajar tahzan. Subhanallah. Amboi. Jamaliyah Mila kata suara Ustazah sedap, serak-serak basah. Kalau macam tu kena cari lagu Ramli Sarip untuk Ustazah nyanyikan. Ya, macam tu. Okey. Ustaz gelap. Baik, kita mulakan sambil-sambil dalam perjalanan Ustazah ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pohon ampun maaf tak dapat berlive pagi tadi sebabnya Ustazah malam tadi nak berkemas. Tapi jap nak naik, jap nak turun kan, nak settlekan barang-barang. Ustaz pula ambil kesempatan, sahabat dia yang selalu servis badan dengan bekam, dengan urut semua, malam tadi free untuk servis dekat Ustaz. Jadi ambil peluang lah, elok-elok baru baik demam semua. Lepas tu dah hari ni nak musafir pula kan. Jadi kawan tu free malam tadi. Lama lah Ustazah nak turun naik semua, nak settle barang, tak boleh. Dan Ustazah batuk teruk malam tadi. Lepas tu pagi tadilah lepas subuh, bila kita dah start kemas-kemas barang ni, bukan kemas barang hok nak balik Kulim saja. Macam-macam lah yang dah beberapa hari tak berkemas tu kan. Jadi sahabat-sahabat tak dapatlah nak berlive 7 pagi tadi. Akhirnya kita live dari dalam kereta jam 12.30 hari. Mungkin ada yang kalut nak hantar anak cucu pergi sekolah sebagainya. Ustazah minta maaf. InsyaAllah moga-moga Allah redha pada pertemuan kita walaupun secara dalam talian. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maria Maun. Terasa terharu orang kata selamat hari raya Ustazah. Masya-Allah, comel je. Kan? Tak apa. Suka-sukanya kita saja, sahabat-sahabat dirahmati Allah, asal saja apa yang kita buat ni tak menyalahi syariat. Okey, kalau masih lagi meraihkan Syawal sebenarnya. Ya Zarina Adam, terima kasih petua-petua, pemuda-pemuda semua. Dia Rafidah Abdullah Net, Badaria Rahman Umi, Siti Anisah Masnur, alhamdulillah, Hairiah Haji Ismail, Zawiyah Zakaria. Kita mulakan muka surat mana semalam kita berhenti. Kecerdasan akal mesti diiringi dengan kebersihan jiwa. Sudah. Hari ni kita dekat bahagian C kan. Kita dekat bahagian C. Jadilah orang yang berpenampilan indah, maka alam akan wujud. Ini akan kelihatan indah oleh anda. Maka alam wujud ini akan kelihatan indah oleh anda. Okey, jadilah orang yang berpenampilan indah, maka alam wujud ini akan kelihatan indah oleh anda. Masya Allah, tabarakallah. Berada dalam bab 244, pusingan yang ketiga. Masya Allah, semoga Allah beri kita faham. Okey, berapa orang yang depan dia ada kitab? Berapa orang depan dia ada kitab? Saya dah sampai di Tanjung Malim. Okey, sekejap kita tengok. Selamat datang ke Perak. Dah tengok selamat datang ke Perak. Hilang dah. Selamat datang ke Perak. Subhanallah, cantiknya langit membiru. Langit membiru. Dah nak nyanyi dah pula. Okey, betul. Terima kasih bahagian C muka surat 513. Okey. Jadilah orang yang berpenampilan indah, maka alam wujud ini akan kelihatan indah oleh anda. Ketika kita boleh menikmati keindahan hidup ini dalam batasan-batasan syariat yang suci, maka itulah kebahagiaan yang sempurna. InsyaAllah. Minta maaf yang pening-pening lalat Ustazah bawa bergegar-gegar dalam kereta. Ketika kita boleh menikmati keindahan hidup ini dalam batasan-batasan syariat yang suci, maka itulah kebahagiaan yang sempurna. So, hiduplah dalam apa jua fasa zaman alam, sahabat-sahabat dirahmati Allah,
kita pasti akan bahagia bila kita hidup dalam batasan syariat. Ada kayu ukurnya, ada panduannya. Berpandukan apa? Syariat, jalan-jalan untuk kita menuju Allah. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang Allah suka kita buat. Ada yang Allah suruh kita berhenti buat. Jangan buat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan taman-taman yang sangat indah. Kerana Allah Subhanahu wa taala memang maha indah dan dia menyukai keindahan. Allah memang indah dan Allah sangat sukakan keindahan. Subhanallah, gaya SIM card buat sambil buat dangai. Dangai ni yang mana? Saya macam pernah makan, pernah tahu. Dia bukan macam lempeng tu ke dangai ni bang? Ada, kita pernah makan. Mak dulu selalu cakap, oh Kedah juga kot rasa. Oh Hanidah Mansur, rasa macam naik kereta juga. Dia kata Masya Allah. Okey, mana tadi hilang. Okey, bacalah tanda-tanda yang menunjukkan keesaannya. Wahdaniyah. Wahdaniyah, keesaan Allah dalam penciptaan yang indah ini. Lagi banyak sahabat-sahabat kita melihat penciptaan Allah. Bukan kita kata, oh agaknya langit Tuhan lain cipta kot, pokok-pokok ni Tuhan lain cipta kot, gunung ganang ni Tuhan lain cipta kot. Maksud Ustazah, lagi banyak benda yang kita lihat, lagi otak kita menterjemahkan, banyaknya Tuhan boleh cipta semua ini. Tidak. Wallahi tidak. Bila mana kita belajar tauhid, lagi banyak benda yang kita lihat, sepatutnya lagi kita maha melihat besarnya kekuasaan Allah, hebatnya Allah. Langit ni tidak ada Tuhan yang lain yang menciptakan melainkan Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kelapa ngan tepung pulut bakar, dangai Johor Ustazah. Oh dangai Johor ya. Alah, hai Kak Anom Mutalib. Kak Anom patutnya program asal kami kan nak balik Kulim, singgah sarapan rumah akak atau Kak Amy. Nasi kandak Melayu. Aduh, apa dia Ustaz? Nasi kandak Melayu. Dia tuntut Kak Anom nasi kandak Melayu. Sabar je lah. Ya, Kak Insyah Kardiman kata tepung pulut bercampur kelapa. Tahu dah, dapat bayangkan dah dangai tu. Sedap. Dia bakar kan. Sedapnya. Amboi umur. Lagi sedap. Kak Insyah, Ustaz kata popia basah lagi sedap. Sabar je lah. Dia bukan reti makan benda-benda dangai-dangai ni. Umur reda siap dengan lagu raya. Kita dah buat slow. Tapi saya cakap dengan Ustaz, tak payah off sambil-sambil background. Sebab nak cerita dekat orang yang kita ni nak balik beraya di hari terakhir Syawal. Sabar je lah. Kak Nazatul Naina beria subuh-subuh tadi dia cakap, Ustaz, apa dia Ustaz? Ayam masak kicap ready. La ilaha illallah, tak semenggah. Dia cakap dekat saya, Kak Nazar, Kak Nazar tu nak buat ayam masak kicap pula abang ni. Konon tak payahlah buat sekali. Dia tanya-tanya pula ayam masak kicap. Aduh, teringat arwah mak kata, kamu ni Zai macam kahwin dengan musang. Kenapa mak cakap kahwin dengan musang? Sebab abang kamu tu suka sangat makan ayam. Gitu. Kak Nazar, Masya Allah, dia jawab ready bang. Ready. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah habis-habis dengan kan Hanisa Syafi'i tak habis-habis dengan nasi. Kefli Zul kata ayam tak ada. So Kak Nazar pun tak jumpa ayam kan Kak Nazar? Tak ada ayam kan hari ni? Ayam bismi lagi. Ayam bismi lagi. Allahu Akbar. Okey, kita sambung sahabat-sahabat. Kita melihat apa saja ciptaan atas muka bumi Allah ni, makin jitu, makin padu hati kita mengiyakan, Masya Allah, hebatnya Allah. Engkaulah segala-galanya yang menciptakan ini ya Allah. Terima kasih Tengku Kamar. Sebab hantar 50 stars untuk Ustazah. Syukran. Yusmarianti, samalah dengan favourite Ustaz Azwan. Ayam masak kurma, ayam masak kicap. Kan orang tak suka makan pedas, gitulah. Okay. Subhanallah. Betul Azimah Ishak, sedapnya dangai. Suka sangat. Alhamdulillah. Kak Nazar tak payah tanyalah dah sampai mana. Sebab singgah beraya rumah abang saya di Jalan Ipoh tadi. Pertama kali ni nak jumpa adik-beradik yang dekat pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul-betul kuarantin ni. Padahal duk keluar-keluar juga.
Tapi ini macam rumah pertama je berhari raya. Lepas tu nak singgah RTC Gopeng, ada orang kirim barang daripada Mekah. Masya Allah. Ya, Umi Badaria Rahman, memang feeling raya sungguh ni. Kan Cik Rodiah Syarif, dah rindu dekat ayam bismillah tu. Masya Allah. Mastura Kazali, moga-moga Allah izinkan kita bertemu. Susah apa ni? Tak jadi nak mengajak dah baca komen ni. Ustaz baru tahu cara Ustazah mengajar rupanya. Tak jadi nak mengajak, duk baca komen orang je. Okey, kita start. Dangai kuih orang lama. Dah sudah ni Kefrizol, saya suruh Ustaz tutup lah. Semua orang duk layan lagu raya rupanya Ustaz. Tak nak dengar Ustazah mengajar ya. Okey, sahabat-sahabat, kita sambung. Kita nak baca ayat Quran ni. Slow sikit Ustaz. Kita nak baca ayat Quran banyak dalam bab ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Apa saja di bumi, sahabat-sahabat, apa saja di bumi. Saya ingat buku pendidikan Islam tahun 2 tak silap saya, sahabat-sahabat. Dia nak bawa minda anak-anak kita ni, lukislah gambar kan. Lukis gambar pokok, gambar kereta, gambar langit, gambar rumah macam tu kan. Suruh anak-anak ni tuliskan, ini ciptaan Allah ke ciptaan manusia. Masya Allah. Ada juga anak-anak yang tersilap nak suaikan, tersilap nak isi tempat kosong kan, sebab mereka terlalu kecil. Tapi kita orang dewasa, sahabat-sahabat, automatically kita nampak sesuatu tu ni Allah cipta ke manusia cipta. Kita nampak kereta atas jalan, takkanlah kita nak kata Allah cipta, manusia cipta. Tetapi orang beriman, walaupun nampak bangunan tinggi, kereta, apa saja ciptaan manusia, dia tetap melihat Allah. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kerana tanpa Allah menciptakan akal kepada manusia, tanpa Allah memberi kepandaian dalam pelbagai bidang. Semalam kita dah belajar, setiap orang ada kepandaiannya masing-masing, ada bakatnya masing-masing. Ada orang boleh sampai buat kapal terbang, ada orang boleh siap buat kapal laut kan. Yang depan ustazah kereta macam-macam jenis ni, manusia juga yang buat. Tapi sibuklah ya Allah. Ada apa Ustaz? Ada orang yang pandai berceramah. Ada orang yang pandai berceramah. Habis tu Ustaz Azwan pandai apa? Pandai break. Yes. Pandai break sebab ada AES apa je lah. Terima kasih Syida Hassan, hantar 75 stars untuk Ustazah. Syukur Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, jadi kita nak bawa hati kita, minda kita, kita tengok apa pun teringat Allah. Teringat Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah yang cipta semua. Jadi jangan pernah bawa dalam minda anak-anak kita khususnya, ni kereta ni kalau ayah tak kerja kuat, takkan dapat kita beli kereta ni. Ni harta mak saja ni. Anak-anak mak tak boleh masuk campur nak pakai barang-barang mak ni. Ni baju mak, handbag mak, tak ada siapa boleh usik. Penat tau mak kerja, dapat bonus setahun sekali baru boleh beli benda ni. Amboi. Kalau Allah tak bagi kesihatan yang baik, kalau Allah tak beri sahabat-sahabat dirahmati Allah akal, kalau Allah tak beri kita sihat tubuh badan, macam mana kita nak dapatkan semua tu? Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bersyukurlah kita menjadi hambanya Allah, yang semua benda atas dunia adalah mutlak daripada Allah. Okey? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz ni orang Kedah ni, Hamidah Saad. Dia kata Ustaz Azwan duk canda Ustazah Zai lah tu. Canda tu apa? Camdek. Ha? Camdek. Camdek ke? Tapi ditulis C-A-N-D-E-K. Baca dia camdek. Baca dia camdek. Apa makna camdek? Camdek tu makna dia duk melekeh lah. Oh. Kena. Oh, Ustaz Azwan duk camdek. Macam bahasa India. Camdek kan, dia gelak ke camdek. Ustaz Azwan duk camdek Ustaz Azai. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat dirahmat. Keflizul, kita belajar bahasa Kedah sikit. Camdek macam tu dia kena macam tu sikit kan. Okey. Nanti bila Ustazah dekat Johor, dekat Grand Blue Wave Hotel, dia tak boleh nak macam camdek tak boleh macam tu. Dia kena sesopan je kan. Subhanallah. Okey, kita pergi. Kenyang tu. Makan bihun goreng punyalah. Masya Allah. Macam mana?
sedap, terbaik. Ya Allah, ya Kumpul dia orang ni. Tuhanku. Makan bihun goreng sebungkus saya seorang. Bini dia tak lalu makan lagi. Kakak ipar saya goreng bihun, dia tahu ipar dia suka makan bihun. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 1 Semerbak wangi-wangian, makanan yang mengundang selera dan pemandangan yang indah akan menciptakan kebahagiaan dan keriangan di dalam jiwa. Kan? Kalau orang dibagi pilihan, nak bau wangi ke nak bau busuk? Sudah pasti bau wangi. Nak dihidangkan makanan yang mengundang selera ataupun yang menutup selera. Macam tu. Nak dipamerkan sesuatu yang indah-indah. Candik tu perli dia kata bang. Oh, maksudnya perli. Candik tu bahasa Kedah Ustazah. Sian, dah 20 tahun. Bahasa Penang Ustazah. Dah 20 tahun jadi menantu orang Kedah. Tak faham. Kena bully lagi dengan orang Kedah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengok macam mana sesuatu yang boleh Aisyah Zakaria tanya orang Kedah, saya nak mengajar. Apa maksud candik tu? Dia kata, mestilah nak yang wangi kan Kak Habibah Rasul. Masya Allah, tengok Kak Habibah beraya dengan adik-beradik. Subhanallah, sukalah saya tengok Kak. Semoga dijaga Allah kan, comel-comel. Terasa kemesraan keluarga gegel dia. Subhanallah kan. Bila saya tengok gambar-gambar macam tu kat Facebook, ya Allah, kekalkanlah mereka dalam senyuman, bahagiakan mereka ya Allah. Suka tengok walaupun tak kenal kan, walaupun tak kenal Kak Bib saja. Masya Allah, candik Penang. Belajar ilmu, boleh belajar sikit-sikit bahasa orang lain kan Aziz Ramli. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hajah Rujana MK, Kak Amidah Saad lah ni duk bagi bahasa baru, semua orang duk belajar. Ustaz kata dah jangan kacau orang mengajar. Satgi kalau nak tahu kita tengok kamus Penang. Tengok kamus Penang. Allahumma salli Muhammad. Fatimah binti Abdullah, samalah dengan saya, suka bihun goreng Singapura dengan sambal kicap. Oh, Ustaz tak suka yang Singapore style. Ustaz suka yang biasa style tapi tak pedas. Gitu. Muka dah berkilat-kilat dah ni. Halal je lah sahabat-sahabat. Ustazah tawaf satu Malaysia. Tak sempat nak tawaf Rin Ali. Macam mana nak tawaf satu Malaysia? Tinggal 1 hari je hari ni nak raya. Kita balik utara pun dah separuh hari perjalanan. Okey, tak apa, mana yang sempat. Yang penting adik-beradik orang tua kita dapatlah kita ziarahi kan. Walaupun tak Syawal pun apa salahnya saling menziarah. Tapi macam Ustazah Zai ni, sahabat-sahabat kadang-kadang malu dengan Allah. Sukalah contoh macam kakak ipar saya punya rumah tadi, abang saya punya rumah tadi, dia tanya Ustazah, boleh tak nak panggil jiran-jiran peminat-peminat engkau juga ni? Lagi saya suka. Sebab apa? Sebab sekali macam jadi one stop center, tempat Ustazah Zai jumpa. Sebab saya suka jumpa orang, tapi masa tak mengizinkan. So kalau nak pergi rumah semua orang, Wan Mahani, Nuriah Jamar, Umi Ayu, Husni HR pun rumah dia Ustazah tak sempat sampai. Tuan Azma, Hafiz Azliati, sahabat-sahabat, memang takkan sampailah kalau nak pergi setiap satu rumah. Hang Papa kat Wan Tusum, hari ni rumah saya Ustazah, besok. So kalau macam satu kawasan tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, satu kawasan tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pergi untuk satu tempat tu, kita jumpa ramai-ramai. Kan syok macam tu. Sebab tu Islam ada konsep masjid. Satu karyah, satu masjid. Bolehkah ada orang kaya pula? Contoh dekat taman rumah saya tu, saya kaya, saya dah tahu ada satu surau besar kat rumah saya. Saya tak kira, saya nak buat surau sendiri. Kau dah kenapa nak tunjuk kekayaan kau sangat? Masjid dah ada kat kawasan tu, kau nak banner satu masjid lagi. Baik kau guna duit kau tu pergi banner satu masjid dekat tempat yang tak ada masjid. Macam tu lah. Kalau terlampau banyak sangat, sahabat-sahabat, macam mana nanti nak mencantum ukhuwah? Ada 40 rumah dekat taman tu, semua orang kaya. Ada 40 masjid. Macam kelakar lah pula kan. Gatai tang tekak tu. Allahumma salli ala Muhammad. Juwita Ismail. Oh, patut dia boleh hantar mai harum manis. Rupanya menantu orang Perlis. Betul Zainah Buyung. Syukur dapat menziarah.
Baik, kita pergi suratul Baqarah ayat 168. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Sekejap Saya bagi anda tengok langit sekejap. Saya nak minum air panas. Saya dah bawa air panas. Tekak saya ni kena minum air panas selalu. Sekejap ya. Saya dapat rezeki, Kak Raza bagi saya botol untuk tahan air panas. Lepas tu saya dapat rezeki. Semua nak tunjuk dekat peminat-peminat Latahzan. Saya dapat rezeki. Ada orang bagi saya cawan tapue. Macam mana letak cawan ni? Jadi saya nak minum air panas dulu. So anda tengok langit sekejap. Sayang. Allah berasap lagi. Weh, tak ni. Kesian anak-anak muridku melayan Ustazah batuk. Sekejap ya. Okey, kita sambung lagi sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah suruh kita makan makanan yang halal lagi baik. Makna kalau kita nampak sepotong roti atas pinggan kita, yes, dia halal. Tetapi adakah kita dapatnya daripada sumber yang halal? Ni banyak orang terlepas pandang. Kalau kita dah soheh-soheh benda tu benda yang tidak daripada sumber yang halal, walaupun dibuat, disembelih halal, jangan ambil. Dan tayyibah juga bermaksud boleh mendatangkan mudarat tak pada tubuh. Terkadang benda tu mungkin halal, tapi kita ambil melampau-lampau. Subhanallah, orang minum kopi 1 cawan sudu, dia pergi tibai 10 cawan sudu pula dah kan. 1 cawan mak, 1 mak kopi. Itu dah melampau-lampau walaupun halal. Jadi dia tidak tayyibah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Nora An-Nur tak sapa nak pergi beraya, tak habis lagi ke? Bagilah saya pula can nak beraya. Okay, sahabat-sahabat, dalam sebuah hadis disebutkan, hubbiba ilayya min dunyakumut tayyibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Yang aku suka daripada urusan dunia kalian ialah wangi-wangian wanita. Subhanallah, hebat. Yang aku suka daripada urusan dunia kalian ialah wangi-wangian wanita dan dijadikan kesejukan hatiku bila berada dalam solat. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni kalau kita baca, lain macam pula maksudnya. Kerana apa? Nabi sayang wanita-wanita. Tengok bagaimana menyantuni para isterinya, bagaimana menyantuni anak-anak perempuannya. Masya Allah, sahabat-sahabat. Dan Nabi setiap kali solat berwangi-wangian, sementara kita orang perempuan berhati-hati. Menjadi ibadah kalau kita berwangi-wangian di hadapan orang yang boleh mencium haruman kita. Tapi jangan bila kita tahu kita banyak bergaul dengan mana-mana orang lelaki, sengaja kita berwangi-wangian. Keluar rumah, kita dah siap biasa kan, suami dah duduk dalam kereta, isteri tak masuk-masuk kereta lagi.
Tiba-tiba bila isteri dah masuk kereta, suami sampai toleh berkali-kali. Kenapa bang? Apa pandang-pandang bang? Macam tu kan. Rupanya suami tak tahan, bau wangi dia melampau sangat. Itu suami kita cium, tak apa, jadi pahala sahabat-sahabat. Tapi bila suami dah keduk kening, peliknya dia wangi sangat. Nak pergi mana ni? Nak pergi pejabat. Sedangkan orang pertama nak dijumpa bos lelaki, kawan sepejabat lelaki lain. Kalau kita masuk kereta, suami kita sampai toleh macam tu, maknanya lelaki-lelaki yang kita jumpa pun akan terhidu bau wangian kita. Bukan maksud orang perempuan kena keluar bau belacan, tak payah pakai bedak, tak payah pakai wangian langsung. Asal wangian itu boleh cover, boleh tutup bau asyam yang mungkin akan melekat di tubuh kita dek kerana dah seharian pakai baju tersebut. Cukup. Jangan sampai wangi-wangian itu melampau. Nanti dia dah tak jadi ibadah, bahkan dia jadi dosa. Bahkan wanita-wanita yang dicium baunya oleh lelaki-lelaki lain tak ubah sebenarnya seperti wanita yang berzina. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih Nur Yusuf Cuin send 75 stars dekat Ustazah. Alhamdulillah, menjadi rezekinya Darul Fawaz. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengalaman zuhud secara berlebihan dan warak yang sesat berasal daripada manhaj bumi dan telah menodai keindahan hidup saudara-saudara kita. Betul. Terkadang dia belajar ilmu tapi penuh dengan kesesatan. Dia mendakwa ilmu tapi dijumpakan dengan orang yang tak betul. Ini kita risau, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Taksub melampau, memandang manusia macam tak ada salah, sedangkan yang maksum hanyalah Nabi SAW. Kerana penyusupan dan noda ini, mereka harus menjalani kehidupan dunia ini dengan memaksakan diri untuk menikmati keresahan, kegundahan, kelaparan, kurang tidur dan tidak menikah. Masya Allah kan? Sedangkan menikah itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi disebabkan dia kata kalau aku menikah nanti aku tak boleh nak beribadah, aku tak boleh nak fokus dengan ibadah aku. Rupanya ibadah dia ibadah yang tak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW pernah bersabda, lakinni asumu wa uftiru wa aqumu wa anamu wa atazawwajun nisaa wa akulul lahma faman raghiba. Masya Allah sahabat-sahabat, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Maknanya Nabi pernah dijumpakan dengan orang yang konon nak masuk syurga ni, nak jadi orang yang super soleh. Dia boleh berpuasa tanpa berbuka. Nabi jawab dengan hadis ni, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku solat malam dan tidur, aku menikahi wanita dan aku makan daging. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bererti dia bukan termasuk golonganku. Maknanya tidur sunnah Nabi, berpuasa dan berbuka sunnah Nabi, menikah sunnah Nabi, makan daging sunnah Nabi. Jadi kita yang tak suka makan daging, I tak suka makan daging, I benci daging. Kita tak boleh benci sesuatu yang Nabi suka. I tak nak kahwin, semua lelaki ni sama je. Sahabat, jangan. Okey, saya Ustazah Ramadan langsung tak nak tidur, sebab saya nak jadikan Ramadan ni adalah Ramadan punca pahala bagi saya. Salah sahabat-sahabat dirahmati Allah, salah. Ustaz, are you okay? Kita bagi Ustaz ceramah sikit sebab Ustaz mengantuk. Okey, Ustaz ceramah sikit. Mana ada? Okey Ustaz. Ustaz pakai topi apa tu namanya? Afghanistan. Topi Afghanistan. Okey. Kenapakah Ustaz suka lately ini memakai topi Afghanistan? Cuba Ustaz ceritakan. Beli di manakah topi Afghanistan? Made in Madinah. Berapa rial Ustaz? Ambil free kat kedai. Boleh macam tu? La ilaha illallah. Ni orang tanya ni nak kirim Ustaz nak pergi Mekah lagi. Saya tengok jemaah saya beli, harga dia 15 rial. Betul tak Ustaz? 25 rial kat Mekah. Kat Madinah sebab kedai gang dapat 15 rial.
Ya Allah. Lepas tu balik Malaysia dia sukalah pula. Dah jadi macam Taliban apa benda dah Ustazah tengok. Biar-biarlah asalkan menutup kepalanya yang sudah tidak begitu berambut sangat. Sekian dimaklumkan. Okay, jangan mengantuk Ustaz. Terima kasih Ustaz berkongsi ilmu yang terbaik. Terima kasih Zanariah Ibrahim. Terima kembali. Allahumma terima kasih kembali. Tofbi Afghan. Lawa kan Ustaz. Aduh, macam-macam lah passion ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ingat nasi kandang. Besok dia nak bawa ayah dia makan nasi kandang kot. Okey sahabat-sahabat. Jadi kita jangan pandai-pandai membenci ataupun mengajak orang membenci sesuatu yang Nabi tak benci. Tapi Nabi makan daging tak melampau-lampau sampai jadi penyakit dan sebagainya. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ala-ala Piramli naik basikal. Dia berkata macam-macam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Jika anda merasa hairan, maka akan lebih menghairankan praktikal-praktikal yang dilakukan oleh beberapa golongan. Satu golongan melarang makan kurma basah. Satu golongan lain tidak membolehkan ketawa. Dan yang lainnya lagi mengharamkan minum air dingin. Mereka berlagak tidak tahu bahawa praktikal-praktikal seumpama itu menyeksa jiwa mereka dan meredupkan cahaya yang akan keluar daripada jiwa. Allahu Akbar. Sahabat, berlaku tak benda ni dalam masyarakat kita? Dia tak suka, dia pandailah buat fatwa. Hang jangan makan ni. Kalau hang makan ni nanti hang punya rambut gugur lah apa semua. Cuba kita latih diri kita. Apa yang kita tak suka, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak perlu kita desak orang untuk sama-sama tidak suka. Tak kiralah tak suka dekat orang ke, tak suka dekat makanan ke, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mungkin apa sahaja, hatta hangpa suka makan apa, makan sayur, makan buah-buahan, itu sihat. Tapi melampau-lampau, kan sahabat-sahabat, pun akan jadi penyakit juga. Apatah lagi memang makanan-makanan yang boleh mengundang penyakit. Kalau Nabi makan benda tu, kita jangan pandai-pandai kata mudarat itu, mudarat ini. Sebab Nabi makan sesuai dengan tajuk yang kita belajar dalam Latahzan. Itulah dia serba sederhana. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga kita diberi kesihatan, akal, minda, jasad, jiwa, supaya kita mampu beribadah kepada Allah. Baik. Surah Al-A'raf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah dikeluarkannya bagi hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Ada banyak rezeki daripada Allah halal, tapi kamu haramkan. Disebabkan apa? Kamu tak suka pada dia. Ini kita telah mengubah ketetapan daripada Allah. Berdosa sahabat-sahabat. Kita pergi dekat satu tempat, tempat kita, Ustazah di KL kan, contoh sahabat-sahabat, ada je orang yang saya tak makan lah Ustazah makanan orang KL ni. Pergi Sarawak, Sabah, saya gelilah tengok orang Sarawak, Sabah. Jangan cakap depan orang tu. Sebab orang tu tahu makanan tu halal. Allah tak larang pun dalam Quran, dalam hadis. Tapi kamu telah menghina kesukaan sesuatu kaum. Okey, jadi akhlaknya Nabi, kalau dia tak suka, dia tinggal. Dia tak mencaci satu makanan tu. Masya Allah, jauhnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai orang yang paling zuhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih minum madu. Kerana memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan madu untuk diminum. Suratul Nahl ayat 69. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, asyik perempuan je berfashion, ustaz orang lelaki pun nak berfashion juga, dia kata. Betul ke ustaz tu fashion? Tahu tak apa? Tahu tak apa? Tahu tak apa, dia kata. Okey. Sebagai orang yang paling zuhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih minum madu kerana memang Allah menciptakan madu untuknya. Ayat An-Nahl 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas.
Maksud, daripada perut lebah itu keluar minuman yakni madu yang bermacam-macam warnanya, yang di dalamnya terdapat ubat bagi manusia. Madu Allah jelaskan dalam Quran menjadi ubat kepada manusia. So ambil, jangan berlebih-lebihan. Okay, sahabat-sahabat. Baginda juga bernikah dengan janda dan perawan. Kalau Nabi bernikah bukan kerana nafsunya semata-mata. Buktinya Nabi bukan hanya berkahwin dengan perawan atau anak gadis, tetapi Nabi juga berkahwin dengan janda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu katanya surah An-Nisa ayat 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya Allah, suka. Kenapa suka Ustaz? Noktah. Oh, noktah. Memang dalam buku ni dia noktah Ustaz. Dia tak ada sambung fawahidah pula. Tak ada koma. Okey, dia oh, Ustaz-Ustaz cukup hafal ayat ni. Suka Ustaz ayat ni. Masya Allah. Dia Ustaz-Ustaz kalau ceramah, sahabat suka ayat ni. Fankihu. Apa maksud? Maka nikahilah ma tabalakum, mana-mana wanita yang kamu sukai. Sambung Ustaz. Masna wa thulatha wa ruba'. Hampa tahu kan masna wa thulatha wa ruba' tu maksud apa? 2, 3 atau 4. Boy suka sangat. Kitab ni pula memang sampai situ je kan sahabat-sahabat. Maknanya, maka nikahilah wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Halo, kan? Tengok bagaimana pelajaran ini mengajar kepada kita untuk meraihkan anak-anak yatim, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dulu mereka punyalah buat pedajai, jaga harta-harta anak-anak yatim. Daripada hangpa duk pedajai macam tu, baik hang nikah dengan mereka. Hang nikah dengan mereka, hang nikahlah 2, 3 ke 4 sebab hang tak nak pedajai pada orang-orang perempuan kan. Tapi orang lelaki hari ni salah faham. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, maka cukuplah. Apa Allah kata Ustaz? Ingat ada ayat tu? Ya, nasib baik suamiku ingat. Kalau takut tak mampu berlaku adil, maka cukuplah 1. Saya ulang lagi. Jom muslimat yang menonton, type ramai-ramai 1 huruf besar. Huruf besar, lepas tu buat tanda seru banyak-banyak. Masya Allah. Pantang. Ustaz sambung sambil tersenyum. Aizah Zakaria, betul. Auzubillah, sampai. Jangan Ustaz, sabar. Kan ada dia berkata senyum Ustaz meleret sebut masna wa thulatha. Jangan sahabat. Saya duk tergelak Ustaz kan. Suamiku ni dia hantu taksub warna hijau. Hang buat perasan tak baju dia pakai? Abang jangan. Tak nampak ni kat tepi lah. Kat tepi lengan abang ada. Kat tepi ni. Nampak tak? Kan? Wah, semua perempuan type 1 huruf besar abang. Perempuan memang. Semua. Oh, perempuan memang lah. Melawan hukum Allah. Apa dia Ustaz? Jangan melawan hukum Allah. Tu ayat Quran tu. Bukan kata-kata Ustaz ke kata-kata Ustazah. Betul? Allah yang kata. Okey, lepas tu Ustaz. Tapi yang sambung tu janganlah. Ya, ada anjing mati tepi jalan. Tadi start live ada anak babi mati. Lepas tu tiba-tiba saya tengah start live, Ustaz kata anak babi. Apa tersebut babi pula ni? Rupanya ada anak babi mati tepi jalan. Ni ada anak anjing pula mati tepi jalan. Astagfirullahalazim. Kak Ensyah Kardiman duduk sebelah Pak Samad ke tu? 1 dia type besar-besar ni. Macam mana tu? Allahu Akbar, gurau syok tengah hari ni. Pak Samad, tolong saya. Apa dia? Pak Samad, cepat tolong. Kak Ensyah Kardiman punya suami berkawan dengan Ustaz. Isteri Pak Samad pun tulis 1 besar-besar. Jadi baju hijau sahabat, suamiku dan daku tak reti. Shopee ke Lazada yang hujung talian ni tak reti. Tapi kadang-kadang kan benda-benda orang jual-jual t-shirt ni semua kan lalu dekat Facebook lah apa semua kan. Lepas tu bila dia berkenan, yang kelakarnya dia asal nampak t-shirt warna hijau je dia berkenan. Saya baiklah jersey Kedah tu memang warna hijau kan. Sebab tu asyik beli t-shirt je. Yang kelakarnya t-shirt dia semua warna hijau. Pada suatu hari dia berkenan dengan hijau. Dia berkenan dengan hijau ni. Lepas tu sahabat-sahabat, tak tahulah dia minat sungguh. Jadi satu hari saya sidai baju dia ni dekat Ampayan. Adalah anak murid saya datang rumah. Ustazah,
siapa punya baju Grab ni? Dia kata kan. Ustaz mu lah. Memang gitu. Dia tak kisah baju Grab ke baju apa ke. Bukan sebab dia bawa Grab, tapi sebab dia suka warna hijau tu. Maka siapa punya suami anak-anak yang bawa Grab, kalau mereka tak pakai t-shirt Grab ni, tolong cakap pada mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Aduh. Betul Suzy buang. Yang ni boleh cakap je, satu je, sambil bulat-bulatkan mata macam tu. Okay. Lepas tu dia beli baju Grab ni semata-mata suka hijau dia. Nak bagi payung mas, tak nak. Gaduh satu. Dengan Ustaz Bebel dah payung tu. mas. Payung mas tu Dah dalam senang. hadis mana tu Ustaz? Hadis Ustaz Azwan. Hadis Ustaz Azwan. Payung mas dia kata hadis Ustaz Azwan. Aduh, sakit perut gelak. Sabar je lah. Dia kata apa? Rahimah Omar, Bonda Rahimah yang jumpa dekat Hotel Perdana Kelantan tu bang. Dia kata bukan lawan Ustaz, tapi takut suami tak berlaku adil. Kesian dah dia. Jawab Ustaz. Jangan ada tapi. Yakin. Kalau dia buat tu, dia yakin dia boleh. Oh macam tu. Kalau dia buat tu maknanya dia yakin dia boleh. Betul. Lepas tu yang Jangan tapi itu semua syaitan. Jangan. Aduh, sakit perut gelak. Syaitan. Syaitan tu huruf ta. Huruf ta bukan huruf ta. Aduh, syaitan Melayu, syaitan. Dia kata berpeluh-peluh saya gelak. Aduh, macam-macam. Sikit lagi kita habiskan. Kita tak habis kita mengaji yang. Aduh, ngantuk mata Ustazah Maria. Saya minum mengantuk lah. Apa tu Ustaz? Tu yang duk merapu-merapan mengantuk. Tu yang duk merapu. Munirah tu yang duk merapu-merapan sebab mata mengantuk. Nak cakap apa dengan Dah pergi Munirah? hospital lah Munirah. Hospital Hari-hari untuk apa? pergi hospital. Adik nak bersalin. Kakak yang sibuk. Kena bebel dengan Ustaz Munirah. Adik nak bersalin, kakak yang sibuk, dia kata. Okey, sahabat-sahabat, kita habiskan. Kita tadi stop dekat mana? Kita stop dekat Fankihu Ma ta'balakum Lagi? minan nisa Lagi? masna Lagi? wa sulas Lagi? wa ruba'. Masya Allah. Kau main bahagia lagi. Okey. Sebab mengantuk. Ubab mengantuk. Ustaz. Okey, kita sambung. Baginda juga memakai pakaian paling indah pada saat hari raya dan hari-hari lain tu. Jadi ini baju raya Ustaz. T-shirt Grab. Yang penting hijau. Yang penting? Hijau selamanya. Okey, jadi kan disebabkan dia pun pakai t-shirt Grab hijau dia tu, saya pun mengeluarkanlah tudung dan baju lama hijau saya ni. Sekian dimaklumkan. Assalamualaikum. Okey, jap ada orang call. Ya, Cik. Sebab kami nak singgah RTC. Saya lagi lebih kurang 20 minit lagi sampai RTC Kopeng. Bye-bye. Sahabat-sahabat nampak tak air terjun tu? Tak. Saya nak ingat solat ni kot. Kan. Nampak mana saya tak tahu. Saya memang tak selalu saya singgah sini je. Tak saya memang singgah sini je. Apa Haji tak boleh main ke? Baik. Kita jumpa situ Haji. Kat sini. Adik-beradik macam tu lah Ustaz. Cubit pun. Baik. Aduh. Lebih kurang lah. Alhamdulillah. Selesai. Kami sebenarnya nak singgah RTC Gopeng tu sebab nak sampaikan amanah orang kirim dari Mekah untuk orang Ipoh ni. So kami tak tahu mana-mana. On the way ni singgah situ. Suruh dia datang kat situ lah ambil. Okay. Syok no. Hampa amboi. Syok ni hari ni orang lelaki kerja kok tak ada seorang. Nasib baik lah. Nasib baik hari ni tak ada. Hari lelaki sedunia. Apa tu Ustaz? Tunggu hari lelaki sedunia. Adakah hari lelaki sedunia? Dia nak geng semua perempuan je ni. Qayyum ni lelaki ke perempuan? Ke nama anak ni? Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Munirah kata saya beri manfaat untuk adik saya Ustaz. Saya pun jual di Grab untuk adik saya Ustazah. Yang penting Munirah la ta'zan sadaqallahul azim. Jangan lupa. Aduh, tak tahan Ustaz ngusik jemaah umrah ni. Sahabat-sahabat minta maaf. Okey. Subhanallah, gaya SIM card ni meniaga kuih ke? Lepas dangai dia pergi buat. Ini
ke pegang SIM card. Ustaz kata Bawa ingat. nak beli SIM card. Bawa pergi Mekah. Ustaz kata nama gaya SIM card, ingat meniaga SIM card baru nak beli nak bawa pergi Mekah. Ada minta maaf ya, gurau supaya dia tak mengantuk. Okey, kita nak habiskan sikit je lagi bab ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian kalian yang indah di setiap kali memasuki masjid. Masjid kan rumah Allah. Masuk kat rumah Allah, Allah suka pakaian yang indah-indah. Tapi ingat wahai muslimat, indah-indah tu bukan yang menjolok mata, yang bertabarruj, melampau-lampau, kebeling-belingannya itu. Berhati-hati, okey? Bulat mata dah ustazah ni. Itu artinya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dalam hidupnya antara kepentingan rohani dan kepentingan jasmani, antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Demikian itu kerana baginda diutus membawa agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Okey, habis. InsyaAllah besok saya tamatkan bab 244. Hamba suka hangpa. Maksu DFU kata seronok tengok dua-dua dah sihat. Dua-dua ni Maksu sebenarnya masih lagi batuk-batuk. Bawa balik Azam. Apa? Masih batuk-batuk. InsyaAllah. Moga-moga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ginilah kita kuliah dalam kereta, so tak boleh nak skema sangat. Jadi saya pun dah tutup kitab. InsyaAllah besok lusa kita daripada Kulim. Kemudian hari Khamis kita daripada Keramat semula. Kemudian hari Jumaat tak ada cuti. Ambil hari Jumaat orang tu minta cuti. Dia suruh ustazah cuti sebab apa ustaz hari Jumaat? Biarlah rahsia. Aduh, ustaz hari Jumaat minta cuti. Dia suruh isteri dia cuti. Kita tunggu apa ada pada hari Jumaat. Ya. Amboi-amboi. Yang pasti mak dia tengah sakit-sakit nak bersalin. Aduh, ya Allahu Akbar. Seronok sahabat. Saya nak bawa anda ke perjalanan. Sekejap lagi takut line dah tak okey dah. Masya Allah, Masya Allah. Langit dan gunung yang sangat hijau. Okey ustaz dah boleh kuatkan dah lagu raya ustaz tu. Allahumma salli ala Muhammad. Suka dah boleh kuatkan lagu raya. Amboi ke main. Baik, anda suka lagu mana dekat tu 27 koleksi lagu raya. Allahu Akbar. Terima kasih Fariha Ismail, Gaya Simkat, Asyah Ahmad Zain, Zanaria Zakaria, Nur Zarinawati, Muhammad Ghulam, Zaitun Zain, Sania Kak Wa, Nur Aidah. Hari ni saya sembang je Kak Aida, bukan ilmu sangat pun. Zainah Buyung, Jamaliah Ma'in, betul ke saya sebut ni? Radiah Arsyad, Mastura Ghazali, Amin. Masya Allah. Hajah Nurma, Habibah Rasul, Fadia Ramlan, Siti Aminah, Amin, Nur Alis, Rosmila Badarussamin. Kak, jom pergi utara. Kita ulang kejadian di Tasik Kebun. Okey sahabat-sahabat, seat untuk JB betul-betul dah kemuncup sangat dah. Abang baik-baik. Terima kasih Yusmarianti Yusof untuk 50 stars. Lepas tu sahabat-sahabat, jom penuhkan seat Rehlah Utara bagi yang tidak berhalangan kerja, anak-anak sekolah dan sebagainya. Sebab trip Rehlah Utara ni serius. Serius 2 malam yang penuh pengisian yang sangat-sangat best. Ada dah infonya saya kongsikan. Mungkin Kak Nazar boleh pinkan kita punya iklan trip utara tempoh hari. Okey, terima kasih. Doakan kami semua, saling mendoakan dalam kasih sayangnya Allah, dalam rahmatnya Allah. Jaga iman. Sekejap lagi solat zuhur, jangan lewat-lewat. Sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.